Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Siti Nur Balkis binti Anwar Fitri. Nombor metrik saya di 2310241. Saya pelajar dari Universiti Melaka dan saya dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan. Di sini saya ingin membentangkan subjek SEC 2313 yang berkaitan dengan perbezaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata negara. Sebelum menerangkan lebih lanjut lagi, mari saya terangkan secara ringkas tentang pengenalan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata negara. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan dikenali sebagai KSPK pada tahun 2010 yang bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyuburkan melalui aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kemahiran lestari dan numerasi asas murid dipertingkatkan, keyakinan dibangunkan dan konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak yang telah dipupuk. Ini adalah untuk menyediakan murid agar mereka berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran bagi kelangsungan pembelajaran seterusnya. KSPK terbina berdasarkan reka bentuk kurikulum berasaskan standard dan berbentuk modular, standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Standard kandungan dan standard pembelajaran adalah berpaksikan pembelajaran berikut: komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, sains dan teknologi, perkembangan, fizikal dan estetika serta perkembangan keterampilan diri. Permata pula, kurikulum permata negara dibina berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai teras untuk membina potensi individual kanak-kanak sebagai model insan berkualiti tinggi melalui pendidikan awal kanak-kanak. Pada 24 Oktober 2008, Jemaah Menteri telah meluluskan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan yang memberi penekanan kepada menyediakan pendidikan asuhan berkualiti kepada kanak-kanak dari umur lahir hingga 4 tahun. Penyataan falsafah pendidikan kebangsaan dan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 2008 adalah seperti berikut. Dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan ini merupakan asas penting sebagai landasan jangka panjang dari pelaburan awal dalam pembangunan modal insan seperti yang digariskan di dalam Rancangan Malaysia ke-9. Kanak-kanak hari ini merupakan bakal pewaris dan modal insan negara di masa hadapan. Penempuan kepada peringkat umur ini merupakan salah satu strategi awal bagi mengasaskan pendidikan sepanjang hayat dengan menghasilkan insan berjiwa murni, berakhlak mulia, berdisiplin serta berkemahiran menangani perubahan teknologi dan sosio-ekonomi global. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan dari segi matlamat KSPK dan permata. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronok, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran yang mengikut pembelajaran seterusnya. Matlamat permata pula, kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan modal insan negara yang mempunyai sasiah mulia, kerohanian dan mantap, kecerdasan, intelek yang tinggi, menghargai pelbagai budaya,
patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Wah, terdapat pelbagai objektif yang disediakan oleh KSPK dan Permata. Mari kita ungkapkan. Terdapat 9 objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan membina kecerdasan badan dan menjaga keselamatan diri. Kelapan, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan yang kesembilan, mengaplikasikan pemikiran kritis kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Terdapat 9 objektif kurikulum Permata. Yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu-individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Kedua, membina kemahiran intrapersonal dan sosial yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Ketiga, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Keenam, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta memperkembangkan fizikal yang mantap. Ketujuh, membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Ke-8, membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti bermain, meneroka, mencumba idea baru, mengeksperimen dan mencipta sama ada di dalam atau di luar kelas, menggunakan pelbagai bahan yang terdapat dalam persekitaran mereka. Dan yang ke-9, membina hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak-pihak berkenaan yang boleh menyumbangkan kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Perbezaan bidang pembelajaran bagi KSPK dan Permata. KSPK dibina berdasarkan 6 tunjang. Antaranya ialah tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, dan yang terakhir, tunjang sains dan teknologi. Untuk Permata Negara pula ialah kurikulum Permata Negara dibina berasaskan kepada konsep berikut. Yang pertama, pendidikan secara holistik atau whole learning. Yang kedua, pembelajaran yang menyeronokkan, learning is fun. Ketiga, pengupayaan kanak-kanak, improvement. Keempat, penyertaan aktif ibu bapa dan komuniti. Kelima, asas pengasuhan yang berkualiti. Yang keenam, perkembangan pembelajaran. Dan yang ketujuh, penaksiran dan penilaian. Permata Negara terbahagi kepada 2, iaitu pengasuhan dan pembelajaran. Yang pertama, aspek asas pengasuhan terbahagi kepada 4. Yang pertama, pemakanan seimbang. Yang kedua, keselamatan kanak-kanak. Yang ketiga, penjagaan dan latihan urus diri bayi dan kanak-kanak. Yang keempat, amalan pengasuhan. Bahagian yang kedua pula, bidang pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan sosio-emosi dan kerohanian. Kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Keempat, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Dan yang keenam, perkembangan kreativiti dan estetika. 1.
Seterusnya, kita pergi kepada tujuan KSPK dan pemata negara. Bagi KSPK, tujuan pentaksiran persekolah adalah mengesan pertumbuhan dan perkembangan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Yang kedua, mengenal pasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan secara menyeluruh. Ketiga, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Keempat, memberi maklumat balas kepada murid, ibu bapa atau penjaga dan pentadbir sekolah tentang perkembangan dan pembelajaran murid dalam semua aspek yang terkandung dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Dan yang terakhir, mengesan keberkesanan pengajaran, guru serta peluang pembelajaran dan persekitaran yang sedia. Manakala bagi tujuan pemerhatian dan penaksiran kanak-kanak pemata negara pula ialah yang pertama, memahami keperluan setiap individu. Kedua, mengesan perkembangan dan pertumbuhan secara menyeluruh dan mengenal pasti sekiranya terdapat sebarang keluarbiasaan. Ketiga, mengenal pasti kelemahan atau kekuatan kanak-kanak. Yang keempat, merancang aktiviti, intervensi atau mengubah suai strategi pembelajaran untuk menyesuaikan dengan keperluan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Dan yang kelima, menilai keberkesanan dan kualiti kurikulum pemata negara. Yang terakhir, membolehkan ibu bapa menjalankan aktiviti lanjutan dengan kanak-kanak di rumah. Di akhir topik ini, terdapat perbezaan prinsip yang diamalkan oleh KSPK dan Permata Negara. Mari kita ungkapkan. KSPK, prinsip pelaksanaan pentaksiran prasekolah. Pertama, pentaksiran dijalankan merangkumi aspek kognitif, efektif dan psikomotor yang terdapat dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Yang kedua, pentaksiran dilaksanakan selari dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, pentaksiran dilaksanakan secara berterusan sepanjang tempoh prasekolah. Permata, pemerhatian dan penaksiran yang diamalkan di Taska Permata adalah berlandaskan prinsip-prinsip berikut, iaitu maklumat mengenai sesuatu penaksiran mestilah sah, boleh dipercayai dan telus. Kedua, hasil dapatan penaksiran boleh dipercayai dan konsisten. Ketiga, pemerhatian dilakukan secara berterusan semasa kanak-kanak terlibat dengan aktiviti seharian secara tidak formal untuk mendapat gambaran yang betul, bermakna dan tepat dengan pengalaman harian kanak-kanak. Keempat, penaksiran mestilah berfokus kepada tingkah laku kanak-kanak dalam 6 bidang pembelajaran kurikulum Permata Negara. Kelima, penaksiran harus mempunyai perancangan strategi dan instrumen penilaian dan perbezaan selaras yang bertujuan penilaian dan objektif pembelajaran. Keenam, penaksiran yang tepat mengambil kira sumbangan daripada pelbagai perspektif. Ketujuh, penaksiran mesti melibatkan ibu bapa secara aktif dalam membentukkan gambaran yang tepat mengenai perkembangan anak mereka. Dan yang terakhir, hasil penaksiran adalah sulit dan digunakan untuk membantu pembelajaran kanak-kanak, bukan untuk dipaparkan atau dihebahkan.